sedikit input tentang kelestarian. Okey. So, seperti yang dibacakan tadi, nama saya Nur Husna binti Abdul Wahid. Saya adalah pensyarah kanan di sini di Fakulti Pendidikan di bawah panel RBT. Jadi mungkin pelajar RBT ada yang dah kenal saya, ada tak pelajar saya hari ni? Oh, mungkin tak adalah sebab tahun 1 kan? Okey. So, saya adalah pensyarah yang mengajar subjek-subjek pertanian untuk panel RBT. So, bermaksud saya memang orang yang menggemari kehijauan lah, sesuai lah dengan talk saya tentang kelestarian. Kelestarian. Um, kita tengok dalam konsep kelestarian di tempat kerja. Dalam konteks tempat kerja ni besar kan? Jadi itu yang saya tanya tadi tu, masing-masing semua pelajar pendidikan. Bermaksud masa akan datang semua nak jadi cikgu kan? Betul tak? Ada tak yang tak nak jadi cikgu? Ada tak kat sini? Ke semua? Semua nak jadi cikgu? Semua nak jadi cikgu kat sini Okey. So, tak kisahlah in future lagi 4 tahun nak jadi cikgu ke, nak jadi orang yang bekerja dalam industri ke, apa-apa sahaja pekerjaan yang anda ni, anda akan terokai lah dalam masa akan depan, adalah di tempat kerja lah juga. Tak kisahlah tempat kerja tu di rumah pun tempat kerja juga. So, di mana sahaja kita berada dalam masa 3 ke 4 tahun lagi, itu tempat kerja kita. So, apa itu kelestarian? So, bila kita cakap pasal kelestarian, biasanya lah, awak fikir apa benda yang rasanya awak terfikir tentang kelestarian ni? Bila cakap je perkataan kelestarian, boleh tak tulis jawapan dekat dekat chat tu sikit? Kita tengok sikit ada tak jawapan. Apa dia bila guna perkataan kelestarian tu, apa yang awak fikirkan? Apa yang awak terlintas di fikiran? Siapa? Harmoni kau main lagi. Harmoni lagi, ceria, kelestarian, ceria lagi, selamat, sumber. Okey, ada banyak jawapan ni kelestarian. Harmoni, ceria, selamat, sumber, environment environment. Shasha cakap environment. Okey, very good. Alam sekitar, very good. Okey, yang lain pun bagus betul ni. Sumber resources, safety kelestarian safety, ceria pun kelestarian juga, harmoni kelestarian. So ada beberapa jawapan dekat sini Keindahan, Zulhusni. Dulu saya ada student nama Zulhusni sama dengan nama ni, Zulhusni ni. Okey, keindahan. What else? Apa lagi? Alam sekitar. Okey. Okey. Okey, thank you. Memelihara alam sekitar untuk masa hadapan. Amboi, jawapan penuh tu bagus 10 markah untuk jawapan Nur Maisarah. So very good. Okey. Betul lah tu. Itu adalah konsep kelestarian. Okey, dalam talk saya yang first part ni saya nak ceritakan tentang kelestarian dahululah. Okey, sebelum kita tengok kelestarian di tempat kerja, kita tengok apa maksud kelestarian. Okey. So, biasa kalau kita cakap pasal kelestarian ni, kita kena connectkan dia ataupun kita kena kaitkan dia dengan bumi kita lah pasal kita duduk ni atas bumi ni kan, bumi yang satu kan. So, bila banyak lately ni cakap pasal kelestarian sebab kelestarian ni dulu-dulu dekat Malaysia orang tak bincangkan sangat. Dia adalah konsep yang dalam 10 tahun, 15 tahun ke belakang ni yang kita push sangat dengan kelestarian disebabkan oleh faktor-faktor yang memaksa kita lah kan. Seperti bumi kita ni dah penat kan, dah penat dia pun dah penat dah kan. Tengok perangai-perangai manusia ni kan. So, ah, banyak benda yang berlaku di atas bumi yang menyebabkan kita kena start something untuk memelihara lah bukan saja alam sekitar tapi keseluruhan apa yang ada dekat atas bumi kita ni. Okay. So, bila kita cakap pasal sustainability ataupun orang bahasa Melayu dia kadang-kadang cakap kelestarian, kadang-kadang juga ataupun boleh digunakan juga perkataan kemampanan. Kemampanan. Kejap. Okay. Skip pula. Okay. Kemampanan adalah development and that meets need for the to preserve the future. So, kelestarian ni lebih kepada apa yang kita buat sekarang
Kan tadi ada orang kata memelihara alam sekitar, keceriaan, harmoni, betul lah tu. So kelestarian is actually a concept yang, apa saja kita buat development that meets the need of the present, kan, without compromising the ability of the future generation, to meet their own needs. So maksudnya kita yang apa yang kita buat sekarang ni adalah untuk siapa, bukan untuk kita sahaja, untuk untuk generasi masa hadapan, yang susah saya cakap, generasi masa hadapan, anak-anak awak, cucu-cucu, cicit-cicit awak, okey. So apa yang kita buat sekarang ni tidak akan compromise ataupun tidak akan kompromi, apa yang akan berlaku kepada future akan datang. Kita dah nampak dah jugalah kan, apa yang berlaku sebab orang tak jaga alam sekitar, dah banyak dah benda yang kita tak boleh nampak sekarang, haiwan contohnya kan, banyak dah, haiwan-haiwan yang pupus, sungai-sungai yang dah tercemar, betul tak? Kan? Dulu masa saya kecil-kecil, saya ceritalah saya orang Johor. Dulu saya kecil-kecil saya boleh mandi dekat pantai Dangabe tu. Dulu tu panggilan Pantai Lido kan, betul tak? Tapi sekarang tak boleh lagi. Disebabkan tak ada sustainability effort pada masa dahulu untuk menjaga kebersihan dan sebagainya, kan? Sekarang kawasan situ adalah sangat tercemar kan, betul kan? Sungai, Dangabe tu tak boleh mandi kan, sebabnya banyak, pollution kan dan sebagainya yang berlaku kat situ. So, itu maksudnya, ah, tak ada sustainability, tak sustain kan. Sustain ni ada sekarang, ada minggu depan, ada pada tahun depan, ada 10 tahun lagi, ada 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 100 tahun lagi, benda tu tetap ada, sungai tu tetap ada. Tempat kerja kita tetap ada, manusia tetap ada. So, itu adalah konsep kelestarian. Okey, banyak sangat konsep kelestarian ni punya definisi. Kalau saya mengajar, saya ada lebih kurang 30 ke 40 definisi kelestarian. Banyak sangat kan, tak payahlah kita cerita banyak-banyak. Kan? So, tapi konsepnya adalah, eee, apa yang kita buat sekarang, okey, kat sini saya bagi beberapa lah. Constanza ni, okey, 1995 dia kata, "Sustainability, uh, into a system that has ability to survive and persist." Maksudnya survive kan, kekal kekal dan persist dan, apa, sentiasa, wujud ya, uh, sampai bila-bila. Okey. So kalau hari ni ada pokok apple, maksudnya 100 tahun lagi orang akan kenal itu pokok apple, kan. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu, betul tak? Kita sekarang tinggal di tahun 2023, kita tak tahu ada tak jenis-jenis pokok yang ada mungkin ada, kita tak tahu kan. Ada pokok yang dah pupus, ada, haiwan yang dah tak ada makanan yang dah tak boleh buat atau sebab dah tak ada bahan-bahannya kan. Okey. So, yang itu adalah benda yang kita nak wujudkan sekarang ataupun perkara yang kita kena jaga sekarang supaya apa yang ada sekarang masih ada lagi. Okey? Okey. Apa lagi definasi kat sini saya sikit. Making thing last, making the permanent and durable. What is being sustained can be an object, economy, a culture and ethnic group. So bila kita cakap tentang sustainability, ramai orang kata dia hijau je kan. Zero plastik. Itu salah satu sahaja effort kan. Tak boleh guna plastik, kena recycle. Itu komponen kelestarian. Tapi kelestarian ni lebih besar, dia banyak. Bukan saja kita kena maintain environment kita tadi kan, pokok, haiwan, kita kena maintain juga ekonomi kita kan. Kita tak boleh hari ni ekonomi kita okey, esok kita punya ekonomi down atau ekonomi kita, apa ni, kita ada inflasi dan sebagainya. So, budaya kan, Malaysia kaya dengan budaya sendiri kan. Alhamdulillah Malaysia ni kaya dengan pelbagai, budaya yang penting, etnik yang penting-penting. So, kita kena preserve semua tu kan. So, sustainability konsep yang menyeluruh, dia bukan sahaja kepada kehijauan sahaja. Kita bercakap tentang ekonomi, sosial, okey, itu adalah konsep sustainability. So, alright, contoh dalam gambar saya ni kan, kita biasa tahulah pokok kan ditebang kan, ditebang, untuk kita buat produk lah kan, betul tak? Kita perlukan produk, kita perlukan meja, kat office saya ni ada meja, ada kerusi, kena ada almari. Okey, untuk kelangsungan hidup manusia kena ada kertas, semua sumber yang kita perlukan. Tapi macam mana kita nak buat, kita nak sustain kan pokok tu.
So, kalau dulu-dulu, bila orang buat pembalakan ialah di mana kita ambil je sumber tu, kita gali 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 gali, kita tebang pokok kan, uh, masa revolusi industri. So, kita menggunakan sumber yang ada di muka bumi ni kan, kita guna je, okey. So, pada satu ketika kita perasan, "Alamak, pokok dah habis lah, macam mana ni kan?" Pokok dah habis, haiwan pun dah lari. So baru ada usaha-usaha untuk memikirkan macam mana nak meng apa, memelihara kan, pemeliharaan dan pemuliharaan balik semula, kan. So nanti satu hari nanti takkanlah dah tak ada dah harimau kan, so macam contohlah harimau belang dalam hutan kita. So takkanlah satu hari nanti anak-anak atau cucu-cucu cicit kita tak tahu apa itu harimau harimau belang Malaysia tu kan. Harimau belang Malaysia tu penting sebab itu adalah haiwan yang menjadi simbol kepada Malaysia, betul tak? Kan? So, kat dalam Jata Negara ada, dekat mana lagi ada harimau harimau tiger kita tu Semelayan tiger tu. So macam mana kita nak kekalkan sekarang ni? Sekarang ni lah semua orang mesti bertanggungjawab terhadap semua yang ada dekat muka bumi ni. Kadang-kadang kita kata siapalah kita kan? Itulah kitalah yang akan memerlu untuk menjaga alam sekitar. Okey. So dalam video saya tunjuk ni kan, ini adalah kitaranlah contoh overview macam mana kita nak kekalkan apa orang kata hutan, salah satu contoh sustainability. Okey. So dia mesti ada loop lah. So kalau kita nak ambil masa akan datang, okey, masa akan datang, so daripada sekarang kita dah kena tanam semula. So maksudnya dia adalah satu cycle kan. Apa saja kita buat, kita kena bagi balik. Apa saja kita buat walaupun esok kita cikgu je, kita kena fikir macam mana kita di tempat kerja nak mengekalkan kelestarian di sekolah. Okey, kita kena tahu apa yang kita ambil kita kena bagi balik. Itu adalah kitaran hidup lah, betul tak? Kan, kita tak boleh ambil saja kan? Kita tak boleh menjadi tangan yang menerima sahaja. So, kita kena menjadi tangan yang memberi jugalah. So, maksudnya kita kena ada usaha untuk mengekalkan. Okey. So, contoh kat sini yang saya bagi ni kan tengok, pokok nak hidup, nak jadi kayu tu mengambil masa 25 tahun. Kan lama kan? So, proses kita tanam balik, semai balik pokok pun kena berlaku dalam masa yang sama. Sebab kita nak tunggu 25 tahun takkanlah dah lepas 25 tahun baru nak tanam balik. So, nanti dalam 25 tahun kita tak ada kayu, tak ada kertas kan? So proses dah tebang kena tanam. Itu adalah konsep sustainability. Apa yang awak ambil, awak kena pulangkan balik. Macam mana kan? Okey. Saya cakap cepat sangat ke? Tak Kalau Tak, saya tak. tak. Kalau saya cakap laju sangat beritahu Okey. So dekat sini adalah 3 pillars dalam bahasa Melayu, rukun lah rukun kelestarian ada 3. Kita baru intro-intro ni Rukun kelestarian ni ada 3. Kalau kita tengok rukun kelestarian yang pertama adalah tentang environment lah. Okay, environment yang paling sesak sekarang kan. Sesak. Banyak sampah. Apa lagi? Kat UTM pun bersih ke UTM ni? Bersih tak? Siapa siapa yang suka pergi berkayak dekat UTM ni? Ada beberapa tasik boleh berkayak kan kat UTM kan? Okay. Awak kena tahulah tasik mana yang paling tercemar dalam universiti ni. Ada satu tasik yang sangat-sangat tercemar yang dah ditutup dah. Tu. Pencemaran berlaku kan? Pencemaran, macam-macam pencemaran berlaku. Pelajar-pelajar ni pun bukan ni, tak boleh ni. Korang kena menjaga kebersihan universiti ni kan. So kita ada satu tasik yang paling tercemar dalam UTM yang dah tengah dia buat kajian ni. Macam mana nak bersihkan tasik tu. Carilah tasik tu dekat mana. So jangan pergi memancing sesuka hati. Tasik tu ramai sangat orang pergi fishing. Saya tengok je. Saya nak cakap tapi tak apalah kan. So orang fishing kat situ, ikan kat situ mungkin dah makan benda-benda yang tercemar dekat situ. Jadi tak selamat sebenarnya Ada satu tasik tu dekat UTM. UTM ada beberapa lokasi tasik. Jadi dia UTM ni apa? Eco apa universiti yang tourism kan. Dia ada tasik, dia ada sungai dan sebagainya. Tapi ada salah satu tasik yang kotor lah, yang kotor disebabkan oleh pencemaran apa tu? Najis pelajar, pam dia pecah masuk dalam tasik tu. Tu tasik tu sangat kotor.
okey. So pencemaran kan tak ada maintenance lah, tak ada sustainability punya effort nak jaga kan. So kat ikan-ikan kat situ tak ni lah, tak boleh lah kita nak makan kan sebab dia agak kotor. Okey, so environment, pencemaran tu biasa sebabnya sikap manusia lah kan, malas nak jaga kebersihan, buang sampah. So kalau anda ni bakal-bakal orang yang bekerja di industri kan, tak nak jadi cikgu esok tak apa kan. Jadi nak tak nak cikgu lah rasa macam tak sesuai saya nak kerja kat industri. Saya mechanical, saya elektrik elektronik, saya apa binaan bangunan awam. So saya nak kerja dalam industri. So you punya, sikap, untuk menjaga, environment tu sangat penting lah sebab industri kan. Industri ni adalah antara organisasi yang banyak melakukan pencemaran alam kan, betul tak? Buang kan, tak tak maintain dia punya sistem, okey, sistem apa, recycle ke, bahan ke dan sebagainya, environment. Um, Sustainability juga, ekonomi kita. Ekonomi in terms of, masa akan datang semua orang boleh kerja, itu kita cakap pasal ekonomi kan. So kita tak nak bila berlaku pandemik ekonomi kita down. So kelestarian ekonomi adalah walaupun apa pun berlaku kat dunia ni, walaupun apa pun penyakit yang datang, kita boleh maintain ekonomi. Itu adalah, sustainability ekonomi. Orang boleh kerja, betul tak? Cikgu sekarang susah nak kerja kan? Ni baru abang-abang awak baru posting 1/1 ni, hari ni pun ramai nak datang office saya nak minta chop. Alhamdulillah yang dapat, yang gagal pun ramai. Jadi sustainability of work tak susah kita nak maintain sebab kita kena pastikan ekonomi kita kuat, ada sekolah, kerajaan boleh buka sekolah, lebih banyak sekolah, orang nak sekolah, cikgu pun ada kerja, kan betul tak? Jadi kelestarian ekonomi, orang kena ada duit, tak ada duit tak boleh hidup, betul kan? Hidup untuk kerja ke kerja untuk hidup, memang satu, kan? So mesti ada kerja. Kalau tak ada kerja, tengok negara-negara yang, tak ada kerja, manusia yang tak ada kerja, dia akan berlaku peperangan, betul tak? Kebuluran. So macam mana negara dia nak membangun negara yang membangun mesti orang dia mesti boleh kerja. Jadi kita paling tak suka dengar pelajar menganggur kan, keluar universiti menganggur. Itu adalah benda paling 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 kita takuti bila awak keluar dan tak boleh ada kerja. Okay, so ekonomi. Ekonomi untuk keluarga kan, untuk masyarakat, bila ada kerja, ada duit, kita boleh shopping, betul tak? Shopping tu penting. Bila kita beli barang, kita pulangkan balik. Dia pusingan lah kan, betul tak? Dapat duit, shopping, pusing balik. So, dia mesti ada kitaran, kan? So, barulah ekonomi tu sustain, kan? Kalau awak ada duit je tapi awak tak belanja, tak boleh juga. Betul tak? Ada duit kita kena belanja lah dengan sepatutnya. Bukanlah belanja tu purpose dia kerja terus beli kereta mewah, bukan kan. Bermaksud kita, kena sustain juga diri kita ni boleh okey. So negara-negara yang lain dia ada, masalah kan. Ada negara yang, pelajar hanya bersekolah free, hanya sekolah rendah sahaja. Okey, negara-negara Afrika, okey mereka hanya ada free education untuk sekolah rendah sahaja. Sekolah menengah kena bayar. Jadi ramai yang tak sekolah. So maksudnya tak ada sustainability dalam education. Kita boleh sekolah, yang tak naknya tak nak pergi sekolah je kan, betul tak? Okey, okey. Saya ni walaupun saya mengajar di UTM, sekarang saya tengah buat attachment lah ataupun latihan sangkutan di sekolah. So masalah pelajar kita adalah tak nak pergi sekolah kan. Sekolah dah buka, sekolah dah selesa, tapi tak nak pergi sekolah. So macam mana kita nak ada sustainability in education? Kita kena pastikan semua rakyat kita ada education. Kenapa? Kerana education ni lah yang menyebabkan satu negara itu maju, betul tak? Kan? Kalau kita tak ada education, orang kita tak diberikan education, senang diperkotak-katikkan kan. Jadi senanglah berperang, betul tak? Tu semua tu ada kaitan tadi. Okay? So education mesti nak kena pergi sekolah. Sekolah tu wajib kan. Sekolah tu mesti kanak-kanak mesti pergi sekolah sehingga umur 18 tahun kan. Okay. Equal opportunity untuk kehidupan lah. Okay. Bekerja, sosial, hidup aman damai. Okay. Tu semua pillars dan sebagainya. So dia konsep yang holistik. Bahasa Melayu yang
menyeluruh, bukan satu sahaja benda. Dan benda-benda ni ada kaitannya dengan di tempat kerjalah. Apa yang kita boleh buat di tempat kerja untuk memastikan kita membantu mencapai, ke apa orang kata, kelestarian, di tempat kerja awak nantilah. Tu dah cakap dah semua, ekonomi, kena berniaga, betul kan? Rasulullah pun berniaga. Minta maaf kalau yang bukan buat gamisan saya ambil sedikit sahajalah. So, ekonomi dia cakap kena berniaga, kena jadi kaya kan? Tak pernah ajaran Islam kata jadilah miskin, jadilah kaya supaya kita boleh membayar zakat, membantu yang miskin. Tu keseimbangan. Kalau tak ada orang yang bekerja, kaya raya, macam mana orang yang kita nak bantu orang miskin? So, it's a macam loop lah kan? So, sustainability dalam ekonomi. Kena kerja, awak kena jadi orang kaya, cikgu yang kaya. Jadi awak boleh membantu anak-anak murid orang susah nanti kan. So barulah kita balance hidup kita kan. Semua orang tak kaya, semua orang pun tak miskin. So ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang terlebih duit nanti kan. So ekonomi kena kuat lah. Okay? Environmental management dah cakap dalam Islam kan. Hormatilah tumbuh-tumbuhan kan. Tanamlah pokok, hormatilah segala jenis makhluk yang ada di muka bumi ni kan. So ada dalam Quran tu environmental, okay, social life kan. Jadi kita ni kena baik dengan sesama manusia, betul kan? Okay, buat baik sesama manusia. So memang banyak dalam Quran cakap, kena baik-baiklah dengan manusia, jangan berperang kan. Jangan bergaduh dalam kelas, takkanlah pasal assignment pun nak bergaduh kan dalam kelas. So social life kan. Political life, politik, kita ada hak-hak kan manusia yang kita kena apa ni, kita kena hormati, betul tak So, political life, ekonomi semua ni memang dah cakap lama, dah berkurun-kurun lama ni cakap pasal sustainability. Okay? Okay. Daripada 3 pillars tadi ni masih lagi introduction tentang kelestarian supaya anda faham apa tu konsep kelestarian yang ada lah so baik kita jelas, so kita tahulah function kita ni kita boleh function kat mana kan. Anak murid saya kat sekolah, saya kan buat latihan kan latihan sakutan di sekolah, budak saya ajar form 4 suka cakap tolonglah function apa benda pun maksudnya saya fahamlah, oh maksudnya buatlah sesuatu dalam kelas sebabnya kadang-kadang ada yang pemalas dalam kelas kan. So function kita ni, apa yang kita boleh sumbangkanlah di dalam kehidupan sebagai manusia ni kan, jadi manusia ni kena menyumbang kan. Okey, macam mana kita boleh menyumbang? So, disebabkan oleh masalah-masalah yang ada dekat dunia ni, masalah-masalah yang dicipta oleh manusia sendiri kan. Tak ada orang lain yang cipta masalah ni selain daripada kita-kita lah kan. Kita lah menyebabkan segala masalah yang ada kan. Berperang pun kita, air kotor kat sungai pun kita, sampah pun kita, siapa lagi nak dipersalahkan? Takkan nak salahkan kucing pula kan? Kita. So kita kena baikilah. Kan, betul tak? Kita kena baiki situasi ini. So, oleh sebab itu, okay, UN, United Nation mengambil inisiatif untuk uh, orang kata membuat satu plan, plan transformasi kan. Macam mana kita nak membaiki masalah dunia ni, okey. So orang-orang dalam United Nations, semua negara berkumpul pada satu persidangan yang sangat besar, okey. Dan mereka memetakan atau mapkan apakah masalah yang kita ada, okey. Dan macam mana kita nak bersama-sama dalam satu dunia kan, sesama-sama kita daripada semua dunia ni, satu negara-negara dalam dunia ni, macam mana kita nak membantu mencapai ataupun menyelesaikan masalah-masalah besar yang kita ada.
okey. So ada 17, ada banyak masalah, tapi ada 17 goals ataupun saya rasa pernah kot awak tengok, Sustainable Development Goals, pernah tak? SDG, pernah belajar tak dekat mana-mana pasal SDG ni? Ada tak belajar? Kat kelas lain ke pertama kali dengar pasal SDG? Tak ada? Saya tak nampak chatting lah, tapi tak apalah, okey. So, SDG ni adalah, 17, matlamat kelestarian ataupun kemampanan yang ditulis bersama-sama semua negara dia mencatatkan apakah masalah mereka. Masalah ni setiap negara berlainan kan, betul tak? Masalah yang ada di Afrika tak sama di Malaysia, masalah Malaysia tak sama dengan Indonesia, masalah Indonesia tak sama dengan Amerika. Tapi kita mempunyai orang kata common ground yang lebih kurang samalah, okey. Jadi, berdasarkan masalah-masalah yang ada dekat dunia ni, okey, so mereka menyasarkan 17 goals, 17 objektif lah sasaran untuk dicapai pada tahun 2030, dah tak lama dah, lagi 7 tahun sahaja. Dia menyasarkan pada 2030, semua masalah ni dah tak ada. Tapi nampaknya macam tak boleh selesai, especially tentang, peperangan lah. Nombor 16 tu peace, justice kan, peace, justice and strong institution. Maksudnya dalam dunia. Membesarlah nampak kan? Boleh ke kita ni sebagai individu, bakal guru atau saya sekarang ni sebagai seorang pelajar membantu? Ataupun Sustainable Development Goals. Okey, yang ni memang common lah, mana-mana pun awak akan nampak, gambar rajah ni. Okey, ada 17 dalam dunia ni. Okey, tak tercapai akal kita kadang-kadang kan nak menyelesaikan masalah-masalah yang besar dalam dunia ni. Tapi, kita perubahan, change agent bahasa orang putih kan. Awak akan jadi change agent sebab awak akan mengajar di sekolah kan, berapa berapa so kalau awak boleh ubah pemikiran dia orang, baguslah kan. Sebab yang kat sekolah je budak-budak nak dengar cakap kan. Dekat rumah dia tak dengar cakap parents dia cikgu di tepi tong sampah. Macam mana tu? Kan? Apa masalah diorang ni agaknya? So macam mana kita nak ubah? Simple je kan? Simple je. Benda yang simple dulu kita buatlah sebelum kita nak merubah benda yang lebih besar. Okay? So ini adalah sasaran ataupun matlamat pembangunan mapan Sustainable Development Goals. Okay? Perbincangan ni dah dimulakan pada tahun 1972. Okay, lama dah kan? Dah bincang 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 bincang, manusia biasalah meeting 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 kan. Bila nak buat ni? Meeting dulu. Meeting 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 meeting, sampailah tahun 2012 barulah matlamat ini orang kata dimurnikanlah. Mungkin yang lain tu kan bincang bincang, catat nak buat apa kan, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni. Okey. Hanya pada 2012, matlamat pembangunan mapan ni, okey, kita dah senaraikan semua masalah-masalah yang ada di dunia ni, di dunia tau, bukan di sebuah negara, di dunia ni yang masalahnya. Okey, ini adalah, matlamat kita. So kita nak capai pada 2030, kan usaha dah dimulakan pada 2015, ada 17 goals, 17 matlamat, 169 target, 247 indikator. Okey, alright, contohnya kemiskinan dan sebagainya lah, nanti kita tengok, cuba tengok taklah satu persatu kan, tak habis nanti, okey. Cuba kita tengok. Okey. So apa yang kita nak selesaikan adalah masalah people, manusia kan dalam 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 kotak yang pertama ni, tak gerak pula lah saya punya. Okey. Dalam kotak yang pertama ni people, manusia ni, masalah manusia ni. Okey. Masalah planet, masalah partnership kan.
Kawan tak kawan semuanya kan. Lagi apa, peace kan, peace. Peace tu kalau kita ambil gambar buat peace je kan, tapi masih tak ada peace lagi. Okay, prosperity. Prosperity apa? Bukan burger prosperity tu yang Chinese New Year ni ada burger prosperity burger kan, bukan prosperity. Prosperity maksudnya apa? Apa? Ke Kebahagiaan ke apa? Prosperity. Keamanan, prosperity. So ada 1, 2, 3, ada 5 P. Okay. People, prosperity, planet, partnership. Okay. Ini adalah apa yang disasarkan. Jadi kita nak cakap pasal kelestarian tempat kerja, kita kena tahu dulu apa yang berlaku dalam dunia ni lah kan. So di tempat kerja kita, kita boleh bergerak ke arah untuk membantu mencapai sasaran atau kita nak hidup di tempat kerja atau kita nak berada di tempat kerja yang berusaha untuk mencapai kelestarian ni lah. Okay, kelestarian ni ataupun matlamat pembangunan mapan ni. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada punya kan? Okay, tak apa, saya teruskan. Okay. Right. Ni dia kata apa? The SDG represent an invisible tapestry of thinking and action that applies in every community everywhere in the world. Okay. So, translation dia, SDG ini mempamerkan tapestry ni, rangkaian yang tak nampak, yang invisible. Kita tak nampak pun rangkaian dia, tapi dia berangkai-rangkai. Okay. An action, perbuatan action yang berkait dalam semua komuniti yang berlaku dalam semua lapisan komuniti atau masyarakat dalam dunia ni. So kalau kita kata ini SDG ni dunia punya je, kita tak boleh function pun, kita tak boleh leadership pun, tidaklah. So setiap level masalah ni kita akan selesaikan ikut level masalah negara masing-masing. Okay. So though they are presented as individual goals, they are actually represented as represent a total completely intertwined lattice of action that is relevant for every human being everywhere. Dia dah cakap dekat sini. Masalah-masalah ini semua pun ada masalah ni. Semua pun ada kaitan dengan masalah-masalah yang telah dikenal pasti dengan goals yang nak dicapai ni. Okay? So ni UN lah, orang UN yang dah berbincang tu di United Nations. So mereka dah bentangkan ini adalah antara SDG-nya. Okay. So saya try take satu-satu lah satu-satu untuk secara ringkas lah. So kita habis pukul berapa? Pukul 4 Pukul 4 Okay. Right. So pukul 4. Pukul 4 Alright. So dalam goals ni kita ada beberapa goals. Okay. Ada no poverty. So dalam dunia ni kita nak hapuskan kemiskinan. Kemiskinan di Malaysia, kita nak hapuskan kemiskinan tegar, kemiskinan bandar, macam-macam miskin kan. Kalau orang yang belajar tentang kemiskinan, macam-macam miskin ada. Bukan miskin tu tak ada duit je. Macam-macam miskin ada. Ada duit tapi tak cukup. Nak hidup pun miskin juga. Okay. Sebab duduk di bandar sangat mahal. Kemiskinan bandar kita panggil. Kemiskinan tegar. Tak boleh diubah. Macam mana ni? Tegar sangat Okay. Itu poverty. Kita tak nak kan. So di negara-negara lain kan sangat kemiskinannya berbeza-beza kan. Okay, ada negara yang orang kaya tu kaya sangat, orang miskin tu miskin sangat. Macam mana kita nak dekatkan gap tu. Okay, macam mana kita nak balance kan. Itu sebab tu ada sistem cukai, ada sistem zakat, betul tak? Okay, nanti dah besar dah sekarang, tapi nanti dah besar lagi, dah kerja nanti baru aku faham, kenapa aku kena bayar cukai, gaji aku akan dicukaikan, gaji aku akan dizakatkan. Semua itu adalah untuk mencapai sasaran matlamat. Inilah matlamat, walaupun itu matlamat Quran lah. Kalau orang Islam kan nak kena jurang kemiskinan tu, kita kena tolong lah dalam rezeki kita, ada rezeki orang kan. Kelestarian juga tu. Okay. So zero hunger, ramai orang lapar. Lapar je. Ada tak tengah lapar sekarang? Ada kan? Kelaparan ni dia satu konsep yang memang akan menyebabkan orang tak boleh belajar kan, betul tak? Kalau lapar tak boleh belajar kan? Macam petang ni lah, kalau tengah lapar ni saya cakap apa pun memang tak function lah, tak boleh. Sebab lapar kan? Kalau kita lapar. Boleh marah sebab kalau lapar kan? Okay, so kelaparan. So kita tak nak orang lapar lah, mesti nak kena ada makanan. Macam mana kita nak ada keterjaminan makanan? Masa COVID ni kan, duit ada tapi
lapar agak sebab tak boleh nak beli makanan. Itu konsep zero hunger juga kan. Duit ada tapi tak ada sumber, tak boleh masuk makanan tu daripada luar. So macam mana? Okay. So zero hunger. Good health, okey. Sebuah negara mesti nak rakyat dia sihat, mesti nak sihat. Sebab tu vaksin 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 betul tak? Suruh rakyat kita vaksin vaksin vaksin, okey, supaya penyakit kalau ada tidak merebak, kan. Well-being kita terjamin, sihat, kena exercise. Duduk kat UTM ni petang nanti pergi jogging, kalau hujan jogging dalam bilik kan, boleh kan? Kan? So kena ada kesihatan. Bila kita sihat, negara kita baru maju. Kalau rakyat ni semua sakit, lembik je, tidur je, macam mana negara kita nak maju kan? So kita kena sihatlah, okey. Quality education, mesti quality education. Education je sahaja tak nak, nak quality, yang quality. Yang quality tu macam mana? So yang quality tu boleh menyumbangkan kepada pembangunan negara lah kan. Bukan kita ajar semua benda kat sekolah tu saja-saja. Esok kalau pergi sekolah kenapalah budak ni kena belajar pendidikan jasmani. Kenalah sebab quality education nak bagi orang sihat kan dan sebagainya. Gender equality. Bahasa Melayunya, kesamarataan, kesaksamaan jantina. Kenapa ni lelaki dengan perempuan ni kena sama ke? Bukan suruh lelaki jadi perempuan lelaki, bukanlah kan. Gender equality is kedua-dua jantina mendapat hak yang sama atau tak sama. Okay, nanti kita tengok contohnya macam mana kat tempat kerja. Okay. Clear water, kita alhamdulillah lah kan, air buka je, pipe ada air bersih kan. Tak semua negara kita pergi, kita boleh buka pipe, air tu keluar air bersih kan. Saya pun ada pengalaman lah pergi berjalan, buka keluar air warna kuning. Itu je lah air yang ada. Okey. So, kena bersyukur jugalah. So, kita nak mencapai lagi bersih, lagi bersih, lagi bersih sampai boleh minum daripada pipe. Sekarang ni boleh minum dah air pipe kita kan? Boleh kan? Cubalah minum, tak ada masalah. Cuma takut pipe tu lain kotor kan? Itulah. Okay. So, kita kena boil dulu ke air ke pakai filter pula lah kan? Okay. Tapi air kita bersih, cukup bersih. Nombor 7, affordable energy, kan? Affordable and clean energy. So, kat sekolah, cukup tak lampu, affordable energy kan? Bukan semua sekolah cukup lampu kan? Kalau dekat luar negara ada rumah pun tak ada. Macam mana budak nak belajar? So, dia kait dengan education tadi kan? Cukup tak tenaga, tenaga yang apa, ekonomik kan? Saya pergi sekolah baru saya tahu bil elektrik dengan bil air sekolah tu berbelas ribu sebulan. Hui, pengsan tengok bil elektrik dengan bil air sekolah kan. Budak-budak buat apa? Buka je air tu kan. Biasalah. Sebab kita tak bagi awareness bahawa air itu macam emas kat negara orang lain kan. Orang lain air itu sangat penting. Nak pergi ambil air pun masih ada negara yang perlu berjalan beribu-ribu batu lagi untuk mengambil air. So kita buka je dah ada air. Tapi budak kita tak appreciate, biasalah. Sebab bila kita dah ada benda tu kita tak appreciate. Okay. SDG yang lain yang penting untuk di tempat kerja, apa lagi industry innovation. Kita kena ada pemikiran inovasi. Inovasi ni boleh menjadikan negara tu maju, betul tak? Kan sebab tu ada program RBT sekarang kan, Reka Bentuk dan Teknologi. Dia macam mana nak innovate, inovasi, 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 inovasi. Lagi banyak pattern satu sebuah negara tu lebih banyak perkara yang lebih maju sebuah negara tu, betul tak? Salah satu indikator negara maju adalah dia banyak pattern ataupun inovasi produk. Ada orang nak cakap ke? Ke ada terbuka tu? Ke nak tanya soalan ke? Saya dengar macam kokrek-kokrek. Okey, saya teruskan. Okey, SDG yang paling penting juga adalah life on land. Sebab kita hidup atas muka bumi ni kan. So ini berkaitan dengan recycle, dengan organik, dengan pembuatan kompos, dengan life on land, apa lagi? Kebersihan, semualah. Okey, life below water, climate action kan. Orang kata global warming kan. Betul ke global warming? Betul lah panas kan. So climate action. Okay, suhu kita pun dah macam tak betul. Kejap hujan saja, kejap ini sahaja. Mungkin disebabkan oleh apa yang kita buat lah. Kan? Okay. Okay. Ini tadi dah cerita. Okay. Ini saya ada lagu ni tau. Okay, siapa boleh teka lagu apa ni? Saya suka lagu ni sebab dia adalah lagu tentang kelestarian. Lagu bahasa Melayu. Lagu orang Terengganu kot. Siapa tahu lagu ni? Siapa pernah dengar lagu ni? Kok ada yang boleh nyanyi ke petang ni biar kita terhibur sikit? Saya nyanyi tak boleh lah tapi saya tahulah lagu ni. Apa tajuk lagu ni? Boleh buka mikrofon sebab saya tak boleh tengok chatting. Siapa boleh?
Teka lagu apa ni? Syami. Syami. Syami yang cakap tu siapa? Akalisha. Dia jawab hijau. Ada lagi? Betul tak lagu hijau ni? Siapa orang Terengganu kat sini? Sebab dia ni dialek Terengganu tau. Siapa? Syami. Siapa Syamimi. nyanyi? Syamimi nyanyi. Siapa? Siapa orang Terengganu lagi kat sini? Jom saya tengok nama-nama ni. Amirul. Firdaus. Amirul. Mana Amirul? Lagu Firdaus. Lagu penyu. Pantai. Cubalah. Okay. Saya penat cakap ni. Siapa nak nyanyi sikit lagu ni? Lagu ni bagus tau. Lagu ni dia tentang kelestarian. Tapi sebelum SDG lagi dia dah buat dah lagu kelestarian ni. Lagu ni dicipta pada 1991. Saya Google. Lagu ni kan. Lagu-lagu hijau kan. Zainal Abidin. Kan betul tak? Lagu ni bagus. Lagu ni memang bukan zaman diorang ni lah. Tu nak kena beritahu diorang ni kan. Orang ni 1991 dia cakap dah pasal kelestarian. Lagu ni tajuk dia hijau kan. Famous lah. Boleh lah tengok. Rasanya pernah dengar lah ni kan. So dia cakap kan kat atas ni. Bumi yang tiada rimba seumpama hamba. Puitis kan. Puitis sangat dia punya apa orang kata. Dia punya ayat-ayat ni kan. So kita tengok. Kita dah cakap pasal apa. Orang putih je kan, kita tengok Melayu punya lagu sikit kan. Tidak, dia dicemari manusia yang jahil ketawa. Tu kita lah nak cakap kan. Tak tahu, gelak, main gelak je kan. Tengok TikTok apa semua gelak je sekarang ni, betul tak? Kan? So, bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa pasti hilang satu hari. So, dia dah bagi So, kat sini ada pasal ekonomi kan. Dia bukan hijau je. Korupsi, opresi, obsesi, it's kelestarian kan. Ekonomi, sosial semua ada kat situ. Kan. Lepas tu ada pasal anak-anak kita tak boleh merasuk mandi laut. Cakap Terengganu pula saya. Tak tahu ni betul tak? Cuba orang Terengganu baca ayat ni sikit ni. Ada tak? Yang ni. Dia punya chorus ni kan. So, maksudnya in future kalau kita tak jaga tak anak-anak kita tak boleh mandi laut. Betul ke? Betul tak maksudnya orang Terengganu? LAOK ni laut lah kan? Betul tak? Betul tak? Bersaing ni berkawan kan? Bahasa Kelantan ke Terengganu? Okay. So tak boleh kawan-kawan dah, tak boleh mandi laut dah kan? Tak ada dah, tak boleh keluar kan? Jadilah masa COVID kan? Penyakit kan? So memang tak boleh keluar, tak boleh So lagu ni pada saya sangat tepat pada tajuk kita kelestarian. So bumi dah makin pudar. 1991 dah lahir ke belum? Belum kan? Lahir tahun berapa ni? Ini generasi apa awak ni? Generasi belum lahir lagi kan? Awak lahir tahun oh ya Allah 2000. 2000? Tahun 2000 saya SPM. Jauhnya. Okay, 2004 pun ada lahir. Masya-Allah mudanya kan? Ketua pula saya rasa. Terus lagu ni pada 1991 pun dah dikeluarkan, bermaksud masa tu pun dah ada masalah lah. Okay? Kan kita nak menyampaikan awareness tu boleh macam-macam lah. Talk, macam kita bagi ceramah hari ni kan, saya bagi talk hari ni. Okay? Yang ni dia pasal daripada lagu lah. Dia gubahkan lagu yang cantik, puitis. Dia cakap pasal kelestarian lah, sustainability dalam semua bidang. Okay. Alright, nanti boleh dengar lagu ni nanti. Cuba dengar, nanti boleh nyanyi dalam kelas. Dia cikgu kan. Cikgu kena nyanyi sekarang kan. Macam-macam apa kaedah mengajar sekarang. So kena pandai nyanyi lah dalam kelas nanti. Okay. So ini adalah konsep kelestarian di mana equality tak sama dengan equity. Kalau dalam kelestarian, dalam konsep kelestarian dalam kemampanan, kita nak konsep equity, kesamaan, bukan equality. Equality ni sama rata. Sama rata ni dalam gambar ni susah sikit lah kan. Kalau sama rata, semua orang dapat kotak yang sama untuk ambil apple ni. Tapi macam mana pula orang yang pendek? Kan? Saya bukan mengata orang pendek dalam kelas ni. Kalau ada yang rendah pendek, bukan saya mengata orang pendek. Maksudnya, kat sini, bila cakap tentang kelestarian, kita kena faham beza justice. Justice istilah keadilan kan. Dalam Islam kan, keadilan memberikan hak pada yang berhak lah. Betul tak? Kan? Hak pada orang yang sesuai. Kan? So bukan
keadilan tu maksudnya sama rata. Sama rata ni tak sesuai dah konsep sama rata. Okey. Equality. Kalau saya rendah sikit dah saya tak sampai. So orang yang tinggi je boleh dapat apple ni. Tapi kalau equality kita bagi tinggi 3 kotak sikit pada orang yang rendah ni supaya dia dapat capai juga. Contoh dalam belajar lah, dalam belajar dalam universiti pembelajaran ataupun di sekolah kan. So macam mana dengan budak pendidikan khas yang ada kelainan upaya kan. So dia pun nak belajar juga. So macam mana kita nak sediakan education yang sesuai di tempat kerja esok. Macam mana kita nak cater orang yang ada kelainan upaya kan? Dia tak boleh jalan, dia pakai kursi roda. Ada tak ramp tu? Itu benda kecil je lah. Okay. Dia boleh tak kerja sebenarnya kan? So kalau pengalaman kan bila kita pergi berjalan-jalan, pergi belajar yelah bila saya belajar dekat luar saya banyak ambil pengalaman melihat sesuatu itu. Contoh, kalau kat Malaysia ni saya jarang tengok ada pekerja OKU menjadi cashier lah. Tapi di Amerika Syarikat itu sangat common. Orang yang berkursi roda, ada kelainan upaya tangan ke, ada macam cerebral palsy, kaki ke, tak ada kaki dan sebagainya. Rata-rata mereka menjadi cashier sebab kerjanya duduk je kan, ambil duit je kan kat cashier tu kan. Tak perlu pun ada keupayaan yang ni kritikal sangat. Jadi ramai in terms of pekerjaan, Malaysia masih terkebelakang. Masih terkebelakang dalam memberi pekerjaan kepada orang yang kelainan upaya. Sama juga dalam pendidikan. Kalau di universiti sana sangat common pelajar yang ada kelainan upaya tu berada dalam kalangan kita. Sangat common. Sebab apa? Sebab sokongan ataupun support yang disediakan oleh universiti tu ada. Kan? Kalau universiti tak ada support, macam mana dia nak belajar kat tempat yang ni kan? Macam mana dia nak duduk college pun tak boleh. Jadi saya dulu ada kawan yang memang buta tapi satu kelas dengan saya. Serius. Saya pernah bawa dia, saya hantar pergi balik dia lah. Dia orang Korea tapi dia belajar di Amerika Syarikat dan dia buta, lelaki. Dan dia akan bawa anjing dia lah ke kelas. Okay? Sebab dia hanya perlu dengar, betul tak? Baca, universiti dah sediakan braille untuk dia. Semua nota akan dibraillekan. Itu maksud saya sokongan. So universiti di sana, mana sahaja bahan lecturer punya bahan, kalau ada pelajar buta dalam tu, subjek tu akan dibraillekan. So pelajar itu boleh ambil PhD sama dengan saya. Sama. So dia dapat PhD, saya dapat PhD. Tapi dia buta. Tapi dia sediakan equity tu lah kan. Dia beri lebih kepada dia. Dia beli bahan lebih kepada dia. Dia beli audio. Bahan-bahan yang ada kat sana cukup untuk dia belajar. Tapi dia memang tak nampak. Okay, nama anjing dia Arang. Saya ingat lagi. So, dia independent. Dia duduk college seorang-seorang. Dia independent. Sangat independent. Sebab semua kemudahan ada. So, bilakah Malaysia nak mencapai macam tu? Kita ke arah tu lah insya-Allah kan. Supaya semua orang boleh belajar. Tak kisahlah ada kekurangan dekat mana-mana, boleh belajar. Itu adalah kelestarian dalam education di tempat kerja kan. Dia orang boleh kerja. Tapi kerja yang macam mana? Dulu-dulu, cerita dulu-dulu lagi. Masa saya kecil-kecil, dekat UTM ni, ramai pekerja yang ada masalah penglihatan lah, buta dan masalah penglihatan. Mereka menjadi apa? Cuba teka jadi apa dekat UTM ni. Ramai satu kumpulan. Mungkin dalam 30 orang. Asalnya dia kerja apa kat UTM? Masih ada lagi yang mungkin baru pencen dan sebagainya yang masih lagi ada. Cuba teka dia orang kerja apa dekat UTM. Tapi sekarang dah tak ada. Jadi apa tu? Apa? Yang kat telefon tu apa? Operator telefon. Disambungkan. Dulu kan kita telefon, dulu tak ada handphone kan. Jadi kalau kita nak telefon pensyarah dalam UTM ataupun nak telefon mana-mana bahagian dari universiti, kita kena telefon nombor tertentu lah. Lepas tu kita akan dapat operator lah, operator. So mereka adalah staff yang mempunyai kelainan upaya lah, dia buta. So dia akan sambungkan, dia tanya kita nak sambung kat mana. Saya kata saya nak telefon Fakulti Pendidikan. Dia gini, okay, nanti dia akan terus sambungkan. So itu adalah satu jenis pekerjaan lah untuk mereka pada waktu itu. Tapi bila perubahan digital dan sebagainya, ada phone, ada email dan sebagainya, perkhidmatan mereka dah tak diperlukan, jadi dah tak ada dah dekat kampus lah. Dulu saya, anak-anak dia ramai yang bersekolah sama-sama saya lah dekat area sini. So itu adalah satu cabang kerja lah yang kita boleh sediakan. So nak jadi negara yang maju, kita kena sediakan pekerjaan kepada semua manusia. Dalam apa sekali dia punya kelainan lah, kelainan upaya dia. Okay, barulah negara tersebut tu boleh maju. Dia boleh memaksimumkan
kapasiti pekerja dia, kan. Tak adalah kata ni tak boleh kerja, kan. Bukan kita kata peminta zakah tu tak bagus, tapi sebenarnya dia boleh kerja. So, kenapa kita sebagai satu negara tak boleh menyediakan satu pekerjaan yang sesuai? Janganlah suruh dia jadi bawa driver van ke, bawa bas ke pula, kan. So kena bijaklah jadi pentadbir. Kalau jadi pentadbir negara kena jadi bijaklah sikit, kan. So menjadi Menteri Sumber Manusia ni kena cerdiklah macam mana nak sediakan pekerjaan apa yang sesuai. Sebab tu dia kata equity bukan equality. Equality sama rata, takkan nak suruh dia, kan, kerja yang kita benda yang perlu nampak. So apa yang kerja dia boleh buat. So itu equity. Okey. Okey, so tinggal setengah jam, cukuplah tu untuk saya masuk baru topik yang sebenar ni lah apakah maksud kemampanan ataupun kelestarian di dalam konteks tempat kerja. Okey, tadi kita pun dah cakap sikit contoh-contoh, kan. Okey. So, organisasi yang mapan ataupun lestari berusaha untuk mengimbangi faktor manusia, bumi dan keuntunganlah. Maksudnya kat sini, di bisnes kan, mestilah nak cakap pasal, keuntungan juga kalau orang tu tempat kerja di industri kan, pengeluar something, okey. Tapi dia balancekan manusia, dia balancekan environment kan, social, perasaan orang kan, mental health. Antara masalah banyak sekarang, orang ada masalah, kesihatan mental. Guru banyak kan kesihatan mental. Pensyarah pun ada rasanya. Semualah tak sihat. Kenapa tak lestari lah ni tempat kerja. So tempat yang kerja yang lestari, pekerja ni mesti ceria, happy tadi kan. So ada yang jawab harmoni, ceria, sihat, itu tempat kerja yang lestari. Okey? Alright. So, ini bermakna organisasi tidak boleh mapan tanpa melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan. UTM ni bagus, banyak program dia dah buat untuk kita mencapai kesihatan mental kan. Macam mana nak sihat di tempat kerja, macam mana nak kurangkan stres kan, macam mana nak manage stres kan. Jadi cikgu nanti stres tau. Awak belum jadi cikgu lagi awak tak tahu macam mana kan. Awak akan stres. Macam mana nak managekan stres. Manage stres itu sentiasa ada. Okay. Alright, kelestarian bukan hanya tentang apa yang dilakukan tapi bagaimana ia dilakukan. Ia memerlukan minda lah, okey, minda macam mana kita nak change minda orang untuk mencapai sesuatu tu, okey. Macam mana kita nak ubah pemikiran orang untuk mencapai sesuatu yang kita nak lah kan. UTM ni dia nak kampus dia lestari. Pernah dengar kan kampus lestari? Itu adalah apa yang UTM lah. Saya bagi contoh tempat kerja saya lah kan. Saya sekarang bekerja di Universiti Teknologi Malaysia, tempat kerja saya. So saya tahu Universiti Teknologi Malaysia sekarang adalah tempat kerja yang mementingkan kelestarian. Banyak sangat usaha. Kalau awak perasan macam ada poster-poster car free day, no plastic bag, dia lebih kepada environment lah sekarang ni. Dia tengah menuju kepada kelestarian yang lain-lain, tapi sekarang ni dia lebih kepada kelestarian alam sekitar, kesihatan, well-being tadi kan, SDG berapa tadi tah? Okey, SDG yang untuk kesihatan minda, ramai orang sakit lah sekarang kan, sakit otak, sakit minda, sakit jiwa, okey. So macam mana nak bagi kita tenang kan, tengok pelajar pun kita senyum je kan, lecturer korang semua baik-baik kan, senyum je masuk kelas, betul tak? Tu menandakan UTM ni lestari lah agaknya. Kalau lecturer tu masuk ni marah-marah je, tu ada something wrong lah, ada kelestarian lah kat tempat kerja, okey. So jenis tempat kerja, anda kemungkinan akan pergi kepada industri ada orang yang tak nak jadi cikgu, tak apa, kita akan pergi industri. Okey, ada yang majoriti akan pergi ke institusi pendidikan. So tempat kerja, bakal tempat kerja anda adalah institusi pendidikan. So macam mana kita nak, apa benda yang kita boleh buat, apa yang kita boleh sumbangkan, kan macam anak murid saya kata tadi kan, macam mana kita nak function lah. Function lah sikit kan, kalau kawan-kawan dia malas. Sebab saya ajar pertanian dekat sekolah. So kalau kawan dia malas nak cuci tools atau peralatan selepas kelas, dia akan kata kawan dia tak function. Okay. So macam mana kita nak function dalam institusi pendidikan sebagai seorang guru? Macam mana kita nak membantu untuk mencapai sustainable development goals ni? Okay. So kita tengok contoh-contoh apa yang dah dibuat lah. Kan? Okay. Yang banyak trending sekarang. So kita cakap pasal Malaysia lah. Negara lain tu memang banyak lagi benda yang diperlu selesaikan kan. Pelarian, banyak lah education kita pun kita kadang-kadang bercakap tentang perlu apa tu boleh tak orang luar masuk sekolah kita. Pendidikan tu wajib untuk semua. Jadi siapa sahaja manusia yang ada kat bumi ni, kat Malaysia ni boleh sekolah. Tak ada orang yang dihalang untuk ke sekolah. Okey.
Okay, kita ulang balik sustainable goals tadi, kita tengok dekat mana dekat tempat kerja yang ada SDG. Semua ada sebenarnya. Saya bagi beberapa contoh lah untuk sesi sharing petang ni lah. Okay. Kita tengok SDG nombor 2, zero hunger Kita cakap pasal lapar tadi kan. So saya cakap kalau kita lapar ni memang tak boleh apa Tak boleh hmm, tak boleh orang kata tak boleh kompromi lah pasal lapar, betul tak? Kalau lapar memang tak boleh buat apa-apa. Okay. Ada seorang guru ni yang saya kenal dia punya objektif ataupun dia punya prinsip adalah kalau pelajar tu nakal kat sekolah, sebenarnya pelajar tu lapar. Okay, so dia buat eksperimen. Setiap kali budak-budak ni nakal, dia bawa pergi kantin dan bagi makan. Okay, itu dia punya prinsip lah. Okay, mungkin betul lah okay, dalam konsep sekolah ni kan. Saya pun tak pastilah. Okay. So zero hunger. So zero hunger ni adalah masalah antara masalah dunia lah. So gambar kartun ni nak menunjukkan dua jenis hunger lah hunger. Ni bukan hunger game ni hunger, lapar-lapar. Okay. Poverty in most of the world. Bila cakap pasal poverty, kita cakap hunger kan. Ada orang kurus, tak makan. Tapi ada juga negara yang makanan ada tapi makanan tidak berkhasiat. Itu adalah poverty juga ataupun hunger juga. Okay. Dia makan yang tidak berkhasiat lah. So maksudnya dia nutrisi yang sepatutnya diambil tidak diambil. So juga hunger juga. Okay. Okay. So zero hunger ni konteks dia adalah nak memerangi kelaparan lah. Okay. Kelaparan di dunia. So dia ada cakap kat sini 2/3 of undernourished people worldwide live in 2 regions. So kat sini ada lebih kurang, kita tengok kita Asia kan, lebih kurang 277 juta orang lapar. Macam tu lah kot betul tak kalau saya baca dia punya ni. Maksudnya ramailah orang lapar kan. Okay. So ini adalah program-program di tempat kerja anda nanti, bakal tempat kerja anda lah institusi pendidikan. Macam mana sebuah institusi pendidikan, institusi pendidikan ni tempat kerja lah kan. Awak nanti jadi cikgu, institusi pendidikan, sekolah. Macam mana antara program-program untuk memerangi. So program-program yang awak dengar, dia bukan saya saja buat. Program-program yang ada di bawah KPM, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah dibuat atau Kementerian Kesihatan Malaysia adalah dilaksanakan, especially bila berkaitan dengan makanan ni, antaranya adalah usaha-usaha untuk mencapai sasaran matlamat bangunan mapan lah. So katalah bangunan mapan tadi kata ramai orang lapar kan. So dalam konteks Malaysia ni laparnya macam mana? Mungkin tak terlampau lapar macam mereka-mereka di Middle East, di Afrika sebabkan peperangan, sebabkan memang tak ada makanan, kemarau kan. Kita lapar ada konteks lapar kita, malnutrisi lah, nutrition tak cukup kan. Makan sehari je sekali, ada ramai rakyat Malaysia macam tu. So kita ada buat rancangan makanan tambahan. So sebagai guru awak kena faham lah kenapa program-program ni dibuat kan. So makanan-makanan tambahan diberikan kepada pelajar. Susu diberikan kepada pelajar. Okey. Okay, kalau ada dengar iklan jom cegah bantut. Okey, dia kata kat sini terdapat 1 daripada 5 kanak-kanak Malaysia mengalami masalah bantut. Ni saya bukan ejek siapa-siapa dalam kelas ni yang kecil tak ada. Ini tentang stunt ataupun tak membesar. Okey. So semua ni dia ada kaitan dengan pembangunan negara kita. So kita nak rakyat yang sihat kan, rakyat yang sihat, boleh kerja kuat kan, boleh belajar dengan baik. So kalau lapar tak boleh belajar. Betul tak? Budak yang lapar tak boleh belajar. So awak pun kalau lapar pagi-pagi, kalau student saya kelas pertanian pagi-pagi tak sarapan, tak boleh buat kerja sebabnya lapar kan. So memang kena nak ada tenaga, berkaitan dengan tenaga. So makanan tu sangat penting. Sebab tu ada program-program yang kita laksanakan untuk di tempat kerja lah di tempat kerja, kalau kerja tu industri kerja tu di institusi pendidikan. Okey. Alright, ini kerjasama ada orang dekat sini, Dr. Samalina, Dr. Nazira dengan Jacob kan, antara usaha-usaha yang baiklah di institusi di tempat kerja saya sendiri di UTM, free meal kan. So ini adalah untuk mencapai SDG zero hunger lah. Kat APT pun ramai kan, ada yang lapar kan. Kesian sebenarnya pelajar universiti kita. Okey. Ramai yang makan tu sehari je sekali. Tapi insya-Allah lah kita cuba macam-macam effort ada. Setiap fakulti, setiap organisasi dekat universiti ni, masjid dan sebagainya, sentiasa cuba untuk mampu semampunya. Semampunya. Jadi kalau lapar tu dan tak ada
duit nak makan ataupun kurang keupayaan kan pada waktu ni kita kadang duit macam saya juga kan, kadang-kadang duit tinggal RM2 je bulan tu. Biasalah tu masa belajar kan. So macam mana ni nak makan kan. So kita cubalah, saya rasa UTM sangat berusaha untuk membantu pelajar-pelajar dari aspek makan sebab kita tahu makan itu benda pertama yang kena isi perut dulu baru boleh belajar. Tak ada makanan tak boleh nak baca buku, tak boleh nak baca slide kan, tak boleh nak buka mata pun nanti. Okay. So food to zero hunger. Kita dalam konteks Malaysia lah. Di luar negara konteksnya berbeza kan, berbeza. Okay. Di negara-negara yang sangat maju, dia makanan dia tak berkhasiat pula. Dia terlampau banyak burger, fries kat sekolah jual kan. So dia cater masalah tu pula. Nak bagi makan yang sihat pula. Budak-budak dia tak nak makan. Okay. Okey, kelestarian yang seterusnya di tempat kerja, gender equality. Okey, yang ni menarik sikit sebab dekat Malaysia kita jaranglah dengar. Mungkin adalah di industri yang tak nak perempuan. Ada. Sorry, ada. Yang mungkin tidak memberi kesamaan kepada jantina lah di tempat kerja. Okey. Dia punya indikator banyak kesamaan daripada, kat sini. Isu memperkasa kanak-kanak dan wanita kan, hak asasi, termasuklah bekerja juga, okey, termasuklah gaji juga, okey. Um, Kalau kita kata kalau jadi cikgu dekat Malaysia, lelaki ke perempuan ke gajinya sama, betul tak? Betul, memang samalah kalau awak masuk kerja tahun yang sama je lah awak. So itu baguslah, itu kesamaan kan. So awak lelaki ke, awak perempuan ke, awak akan mendapat ah, grade gaji yang sama sebagai penjawat awam. Okey, saya bagi dalam konteks pendidikan lah daripada konteks penjawat awam sama. Okey. Tapi ada di negara lain, okey, yang tak sama walaupun sampai sekarang. Okey, pensyarah ataupun profesor di universiti-universiti di luar negara, ini contoh 5 universiti ni, gaji profesor perempuan atau wanita adalah lebih kecil daripada profesor lelaki. Itu adalah sebabkan sejarah dia dan dia susah nak berubah kecuali dia cubalah berubah. Contoh kat sini MIT lah, Massachusetts Institute of Technology ni dia dah sama. So gaji pensyarah perempuan ke, gaji pensyarah lelaki ke, sama. Tapi disebabkan oleh sejarah dia ni sukar sangat dia nak ubah, gaji pensyarah perempuan dia akan lebih kecil daripada gaji pensyarah lelaki. Tapi kerjanya sama. Jadi kat situ belum bercapai lagi matlamat gender equality. Okay. Alright. Itu walaupun negara maju, jangan kata negara maju, semuanya maju kan? Tak juga. Ada perkara-perkara yang dia tak pun bagus kan? Jadi kalau kita fikir setiap negara tu ada kebaikan dia, ada kekurangan dia. Samalah Malaysia kan? Bukan semuanya orang kata busuk kan? Tak ada, bagus Malaysia ni. Tengok kerja masuk sama je gaji kan? Boleh cuti dan sebagainya. Okay? Kawan saya ada kerja di Petronas kan? Tu ada sedikit inequality lah pada saya lah kan. Sebabkan dia wanita dan dia ada 6 orang anak. Yalah ada rezeki kan. So dia ada 6 orang anak. Jadi masa anak dia ke-6 dia kelima dia dapat surat daripada Petronas mengatakan dia perlu untuk berhentilah kan. Dan atas sebab-sebab apa-apa gitulah. So kat situ kalau ikutkan tak ada equality lah kat situ kan. So atas dasar apa dia kena berhenti kerja. Okay, sebabkan dia wanita. So kat situ kita kena ubah minda lah kan. So kena kerja lelaki dan perempuan tu sama sahaja. Betul tak? Kan? Lain ke lelaki dengan perempuan kerja? Sama je saya rasa. Betul tak? Perempuan lagi rajin ke lelaki lagi rajin ni? Cikgu perempuan ke cikgu lelaki lebih rajin? Sama je kan? So kena samalah apa yang diperoleh dalam gaji adalah sama. Okey, tu gender equality. Ke tempat kerja lagi kan, di tempat pembelajaran lah kita cakap dari konsep institusi pendidikan kan. So saya cakap tadi common lah untuk nampak pelajar berkeperluan khas dekat universiti, itu sangat common. Rasa macam tak ada beza pun sebab dia boleh naik bas kan, dia boleh pergi library, dia pergi beli kelas, dia tak kisahlah dia ada kelainan upaya dari segi fizikal ke kan. Biasanya dia orang ada cerebral palsy yang kaki dia ada masalah tak boleh jalan kan, tapi otaknya okey. So masih boleh belajar. Tapi support itu, special need support tu tak banyak lagi kan, tak nak banyak lagi ni kena Malaysia kena berubahlah sikit kan. Sekolah kita pun kan. So masalah kekurangan upaya kan. Sekolah pendidikan katanya pendidikan khas akan dibuat banyak lagi kelas. So kita nak macam tu, kita nak semua orang boleh belajar.
mengikut keupayaan masing-masing kan. Semua orang pembelajarannya tak sama kan, keupayaan lain-lain keupayaan dia. Okey. Okey. Yang ni paling banyaklah di tempat kerja sebab tu saya letak last sekali. Apa yang kita boleh buatlah. So, kelestarian SDG 15 live online dan juga responsible consumption and production. Bahasa Melayu dia apa responsible consumption. Penggunaan yang bertanggungjawab dia kurang macam itulah. Okey. So, dua ni banyak aplikasi ni dekat tempat kerja. Banyak sangat. Boleh nampaklah dekat UTM sendiri pun banyak. Okey, so kalau kita tengok dekat apa tu, office, dekat tempat kerja, kat sekolah kan, antaralah apa orang kata praktis yang banyak kita boleh buat, kita dah promote paperless kan. Dulu masa saya mula-mula kerja 2006, 2006 kan ada yang baru 2 tahun masa tu umur awak, 2006 saya dah bersyarah dah kat sini. Kita semua pakai kertas, bertimbun-timbun kertas. Masa saya belajar, lagilah nota semua kertas, tak ada nota, tak ada e-learning ni tak ada. So kita belajar pakai nota lah, nota yang kertas. So lecturer bagi notes, so dia akan hantar nota tu di kedai photostat. Bukan kita ambil kat dia tau. Kita pergi kedai photostat tu, kita cari nota kita kat mana. Katalah subjek saya SPPH 1212. Saya akan pergi kedai photostat, saya kata ada tak nota SPPH 112 untuk week 1 sampai week 6. So saya akan beli. So kedai akan photostat. Dia dah sedia dalam rak. So kita tinggal pilih saja. Itu konsep saya belajar lah. So jadi banyak sangat penggunaan kertas. Assignment pun kita kena kertas kan. So lama-lama orang baru akan terfikir kan, alamak kertas ni pokok kan. Pokok ni banyak sangat tebang tapi tak dan lagi nak tanam yang baru. Kalau kita tengok slide pertama saya tadi, yang tadi kita ulang sikit lah. Kan. Pokok tu nak tumbuh berapa tahun sebelum dapat tebang? 25 tahun. Kan? Awak lahir hari ni lagi baru boleh patutnya tebang balik. Okey. So lama ni kertas ni kan. Kalau kita sebab tu kita banyak recycle sekarang kan. Recycle. Okey. Konsep kelestarian lah tu. Okey. Yang itu bagus. Kita nak ke arah paperless. Sekolah pun di tempat kerja. Mana tadi? Di tempat kerja nak paperless. Okey. Siapa tahu RPH tu apa? Nak jadi cikgu ni. RPH tu apa? Siapa boleh jawab? Sekejap ada message pula masuk. Siapa tahu RPH tu apa? Tempat isi rutin harian pembelajaran. Pandai. Okay. R stands for rancangan pengajaran harian. So jadi cikgu. Pandai. Ini nasib. Okay. Rancangan mengajar harian. So jadi cikgu nanti hari-hari kena buat planning kan. Nak ajar apa hari ni. So setiap hari. Dulu kertas. So satu hari katalah awak mengajar berapa ratus hari. 1 tahun. 1 tahun awak mengajar lebih kurang berapa hari sekolah? Mungkin tak sampai 300 hari lah Mungkin 200 ke kurang daripada 200 hari. So takkanlah 200 helai kertas kan. Jadi sekarang di KPM dah ke arah ERPH. Buat je online. Masuk dalam sistem hari ni nak mengajar apa. Klik hantar, pengetua boleh nampak. Oh ni cikgu ni, cikgu Amir ni nak mengajar ni hari ni. Okey, so nanti dia pergi tengok, betul lah cikgu Amir ni mengajar ni. Dulu kertas kena print satu-satu hantar. Okey. So UTM pun sama, nota semua online. Macam saya cakap tadi lah, belajar semua online. Email, surat semua sekarang ni dah e-surat kan. Semualah. Jadi mungkin saya merasa perubahan kedua kan. Saya rasa ada pro dengan kontra lah. Kalau ni kan terlupa kan sebab saya bukan generasi macam awak kan, generasi elektronik yang phone sentiasa pegang kat tangan kan. Itu satu ni lah kadang-kadang terdelete lah, virus lah, apalah. Itu kekurangan lah. Kekurangan, kelebihan dia memang kita tak simpan banyak kertas. Alhamdulillah. Thesis pun sekarang dah e-thesis kan, tak payah printing lah apa dah, kita nak mengurangkan nak tebang pokok banyak-banyak ni kan, so kita kurangkan kertas. So itu di tempat kerja, tak kisahlah office ke, industri ke, saya rasa dah ke arah paperless kan. Yang ni pun biasa kita tengok kan. Biasa kita tengok disposable plastic. Ini tempat kerja, sekolah ke, industri ke, UTM pun kan kat bawah tu gambar UTM tu. No single plastic use. So pergi kedai makan, patutnya makcik-makcik kat UTM ni, makcik-makcik dekat kedai kafe UTM ni tak boleh jual dah kat awak ni bungkus-bungkus ni. Sepatutnya lah kan. Sepatutnya awak kena bawa
awak punya apa tu, punya bekal makanan sendiri. Okey, saya nak share kat awak satu sempat tak lagi? Sempat ni? Sempat sikit lagi saya share. Saya suka follow, saya share kat awak Sekejap, mana pula lah air cursor saya ni. Okey, stop sharing dulu. Okey, saya suka sangat follow, satu sekejap. Okey, sekejap saya share jap. Saya pun tengok jugalah TikTok ni kan, Instagram ni. Tapi saya suka tengok yang ini. Okey, nampak tak saya share Instagram screen ni, nampak tak? Nampak Okey. So saya suka page ni kalau awak rajin awak follow lah, saya suka follow. Okey, follow yang baik-baik kan. Saya follow juga artis tapi saya follow juga benda-benda bermanfaat. Okey, nama Instagram ni adalah The Ocean Clean Up. Okey, saya suka sangat ni sebab hari-hari saya tengok berapa kilo dah sampah dikumpul. So, CEO ataupun orang yang memulakan inisiatif ni adalah budak sahaja. Masa tu dia muda sangat lagi. Dia pergi berenang-berenang dekat dalam laut, lepas tu banyak sampah. So dia come out dengan, saya suka guna ni untuk contoh dalam kelas inovasi ataupun reka cipta lah macam mana kita, daripada masalah kan. Masalah sampah biasalah kat laut kan. So dia mula dengan idea, dia budak masa tu mungkin umur dia belas tahun. Sekarang dah 30 lebih tahun lah. So dia start dengan konsep sampai sekarang dia berjaya mengumpul dana, berjuta-juta dana lah. Dia pergi beritahu awareness tentang sampah kat dunia ni semua bla bla. Lepas tu dia mencipta beberapa sistem lah. Okay, so setakat hari ni dia dah berjaya mengutip sampah ni dikutip adalah sebanyak 7 juta kilo. 7 juta kilo sampah. Okay, so tak dengar bunyi dia. So dia cipta satu sistem yang boleh perangkap sampah dekat laut dan dekat sungai. Ini adalah semua plastik yang ada dekat laut. Okay. Okey, itu je saya share. Okey, saya suka tengok dia punya video sebab dia akan tunjukkan hari-hari berapa kutipan harian dia. So awak nampak banyak gila 7 juta kilo sampah dalam laut. So awak bayangkanlah sampah siapa? Sampah kita lah kan, betul tak? Satu yang menarik tentang dia punya tu yang saya follow tu disebabkan oleh dia ada mesin yang macam bot yang kutip sampah kan, dia letak dekat 7 sungai yang paling tercemar di dunia. Salah satu ni dekat Sungai Klang, Malaysia. Bayangkan dihantar dengan kontainer. So maksudnya Malaysia ni memang banyak produce banyak gila sampah. So dia dah buat kajian 7 sungai di dunia yang menghasilkan sampah paling banyak, salah satunya Klang. So tak boleh nak bangga sangatlah Malaysia, baru nak bangga Malaysia boleh kan. Bolehlah boleh buang sampah. So tu sampah kita lah kan. So sebab tu tengok Ocean Clean Up tu, tengok yang Malaysia punya sampah berapa juta plastik ada daripada sungai daripada Klang River tu. Okey. So sikit lagi 10 minit je kan nak habis kan. Cepat gini. Okey. Saya punya ni dah hilang cursor. Okey. Plastik, biasalah plastik. Pokok kat pejabat kan, kat tempat kerja, kat sekolah letak pokok kan. So ada beberapa jenis pokok yang sesuai untuk indoor yang boleh memerangkap pencemaran udara. Salah satunya ada kat office saya ni Ni lidah jin ni ada dekat office saya, tak nampak okey ni adalah pokok lidah jin. Okey, pokok-pokok yang dikaji oleh NASA. NASA ni dia bawa pokok semua dekat dalam spaceship dia dekat angkasa sana, dikaji mana satu pokok yang boleh mengurangkan stres. Pokok-pokok siapa bilik dia ada pokok, orang tu dia suka senyum lah, dia kurang stres. Saya suka senyum kan sebab saya banyak pokok kan. So kalau awak nak kurangkan stres, nak sihat di tempat kerja, tanam pokok. Okey. Workplace garden konsep baru di tempat kerja lah. Kan tengok bersantai meeting kat bawah pokok. Kan best kan daripada dekat dalam tempat yang tertutup, nanti gaduh semua kan. So kalau meeting di tempat yang ada pokok hijau-hijau jarang lah.
jaranglah orang nak bergaduh kan sebab dia ada kehijauan kat situ. Kan, betul tak? Kan? Dekat sekolah ni gambar saya tengah bercekak pinggang tu saya lah. So saya buat kebun kat sekolah. Saya pergi latihan praktik, saya buat kebun. Kat sekolah tu tak ada kebun. So saya rasa macam tak bahagia je sekolah ni. Okay, tapi saya buat kebun. Saya bahagia sikit lah kat sekolah tu kan. So saya buat kebun sayur, saya jual, saya sayuran, saya ajar budak tentang kelestarian. So sepanjang 6 bulan belajar banyak tentang tanaman, tentang kelestarian, jaga pokok, jaga alam sekitar, konsep kehijauan tu lah. Okay? Dalam konteks saya sendirilah. Okey, macam-macam boleh lagi. Sekarang sekolah-sekolah tengah tukar tukar lampu kan. Tenaga ni kita pakai banyak sangat tenaga ni, so kita nak kurangkan. Budak elektrik elektronik kan, LED kan. LED ni bagus kan. Less energy dan sebagainya. So benda-benda yang mudah yang kita sebagai orang individu boleh buat kan. Kita nak buat konsep tadi nak angkat sampah besar-besar tu tak adalah, tapi macam mana kita nak apa orang kata nak mainkan peranan kita lah. Okay, so di UTM pun banyak organisasi seperti UTM di tempat kerja ni macam-macam. Dia mesti mula dengan polisi kan. Di tempat kerja mesti ada polisi. Kalau tak ada polisi, manusia ni tak nak berubah. Kalau tak kena buat, dia tak akan buat. Kan, buang sampah di dalam tu sampah tapi tak ada polisi. Buang je lah kat tepi ni. Okay, so ada rules and regulation, ada task force, ada orang yang tengok, kita ada green manager kan. Maksudnya Dr. Nuraini atau Dr. Yun dia memang green manager, dia menjaga kehijauan di pejabat lah. So program-program banyak kat UTM. Apa tengok ni no plastic, clean up beach, pergi bercuci ni kan laut lah. Program skuter, kurangkan kan carbon footprint. So kita nak kurangkan carbon dioksida, ada food drive, ada adopt a tree program. UTM banyak sangat buat program untuk bagi awareness pada anda lah bagi awareness pada pekerja juga, kami juga, apa yang penting yang kita nak buat. Okay. So saya rasa sebagai penutup 5 minit ni, saya nak simpulkan kat sini, siapa sahaja kita dekat muka bumi ni, cikgu ke, anak ke, pelajar ke, kita ada peranan kita masing-masing lah. Okay, kita cuba buat apa yang kita mampu lah. Nanti awak jadi cikgu, berada di tempat kerja awak. Awak adalah orang kata ejen perubah lah. Kalau awak tak buat, anak murid awak takkan buat. So sangat attitude, banyak sangat mentality pelajar yang awak ni kadang-kadang suruh angkat sampah je pun tak apalah, hari-hari awak cakap, lama-lama 10 kali awak cakap, lepas tu dia boleh angkat sampah sendiri, biasa, common kan. Hari-hari awak kata macam tu, hari-hari awak suruh dia buat, lama-lama dia akan, habit tu akan buat bila tak apa, mula suruh dulu, marah dulu kan, sikit-sikit lah kan. Lepas tu dia akan jadi habit kepada pelajar. Itu adalah pengalaman saya sendirilah, okay, di tempat kerja. Okay, saya rasa itu sahaja. Tak payahlah ni, ini barrier sikit lah, apa kekangan kan. Okay, tak apalah tu memang banyak kekangan. Nak buat baik ni mesti ada kekangan, tu tak? Support people, manusia, semua ni adalah kekangan-kekangan yang akan ada. Tapi teruskan usaha anda yang baik. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana mendengar. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Nurhusna atas perkongsian yang menarik tentang kelestarian di tempat kerja. Jadi sekarang saya buka kepada soalan pada pelajar yang berada di Webex. Jika ada soalan, sama ada you nak bertanya, boleh unmute you punya mic ataupun nak bertanya through komen di ruangan komen, boleh bertanya. Ada soalan ke? Ada soalan yang tak faham? Macam ni Dr. Nurhusna, sunyi sepi je student. Ada soalan? Jelas lah ni, jelas lagi yang terjelas. Jelas tak tu Syam? Jelas tak? Jelas, okey. Tak ada soalan. Okey, alhamdulillah tak ada soalan tu. Maksudnya kami assume yang you all faham lah, okay? Para pelajar faham tentang apa yang dikongsikan dan sebagainya. Diharapkan pelajar semua dapat menimba sedikit lah walaupun petang-petang ni kami faham, okay?
tapi diharapkan dapat juga menimba sedikit atau seberapa banyak yang boleh ilmu yang baru yang dikongsi oleh Dr. Husna dan diguna pakai di tempat kerja suatu hari nanti. InsyaAllah ya, tadi Dr. Husna dah tunjukkan beberapa contoh. Jadi mungkin apabila you all dah berada di industri ataupun tak payah tunggu industri, pergi ke latihan mengajar pun pelajar dah boleh apply apa yang contoh-contoh lah yang diberikan sebenarnya tadi. Jika tak ada soalan-soalan, jadi sudah selesailah webinar pada hari ini. Terima kasih kepada para pelajar. Terima kasih Dr. Nusna kerana berkongsi tentang kelestarian di tempat kerja. Terima kasih hadirin yang berada di dalam Webex, yang memeriahkan program webinar di kelestarian di tempat kerja. Jadi kalau tiada apa-apa, insyaAllah kita akan berjumpa di webinar yang lain. Okey, terima kasih Dr. Husna. Okey, sama-sama. Terima kasih semua sudi mendengar. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Salam, bye-bye. Kejap. Mungkin boleh buka kamera kita bergambar sekejap. Lupa pula. Boleh bergambar sekejap? Para pelajar sila buka kamera, kita nak bergambar sebagai bukti kehadiran. Boleh buka kamera? Sekejap doktor pakai tudung. Pakai tudung. Okey, silakan. Kamera laptop tak dapat. Tak dapat. Buka lah handphone sekejap. Ambil gambar. Buka kamera sekejap. Kita nak hantar bukti kehadiran ni. Ada 2 orang tu. Ceria tu di petang hari. Okey, silakan. Kita tunggu. InsyaAllah. Pakai tudung cepat. Boleh? Yang lain macam mana nak buka ke? Bukti kehadiran. Saya nampak dekat sini Syahmi, Alif tak ada rupa, Elin, Daniel, Mozani, Ani, Syazwani, Sufi, Ain Rushdi Safwan. Oh, ramainya. Ke belakang sikit, tak nampak semua orang. Berjemaah tu saya rasa. Itulah. Baguslah, tak apa. Kurangkan tenaga komputer kan, bagus. Kan, patutnya kan? Kelestarian salah satu Dr. Nusna. Tak payah banyak-banyak laptop. Bagus. Okey, ready Okey, 1, 2, 3, senyum. Sekejap saya share dulu dalam grup. Sekejap Sekejap nak pergi page yang seterusnya. Page seterusnya tak ada sesiapa di gambar. Tak ada gambar sesiapa. Okey, saya rasa setakat itu sajalah. Thank you for those yang berjaya buka kamera. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain webinar. Jaga diri, jaga kelestarian dan tetaplah sokong kelestarian di UTM. Okey, so sekian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.